Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ketiga siri Ultraman Blaza. Tapi sebelum tu, kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton episod ketiga siri Ultraman Blaza ni, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Jadi tanpa membuang masa, aku nak ceritakan tentang apa yang dah berlaku dalam episod ketiga siri Ultraman Blaza ni. Episod ketiga menunjukkan satu babak di mana ada seekor raksasa sedang menyedut satu tenaga daripada satu tangki, di mana kat tangki tu ada tertulis Plan Titanium. Maksudnya benda yang disedut oleh raksasa tu, nama benda tu ialah Titanium. Apa benda Titanium tu? Kejap lagi aku akan ceritakan lah. Kemudian kita ditunjukkan satu babak di mana berkumpulnya ahli-ahli SCAD ni dekat dalam diorang punya markas. Dan pada ketika tu timbalan Kapten Teruaki dia tunjukkan satu info kepada Kapten Gento di mana ada 4 buah negara yang telah diserang oleh seekor raksasa, di mana raksasa tu telah mencuri, menyedut bahan yang bernama Titanium tu tadi. Dan kemudian Yasunobu ni pun menerangkanlah apa benda tu Titanium. Titanium ni sebenarnya adalah salah satu bahan yang berada di dalam air, tapi bahan tu tak berbahaya pada ketika tu. Kapten Gento pun bertanya kepada timbalan Kapten Teruaki sama ada pihak Koman dah tahu ke tidak pasal benda ni. Dan Teruaki kata pihak Koman dah pun tahu pasal benda ni, tapi diorang tak ambil kisah sangat sebab benda tu berlaku di luar je pun. Dan pihak Koman pula lebih orang kata apa memikirkan tentang kes serangan dua raksasa sebelum ni, iaitu Bazanga dan juga Gidos. Jadi bila pihak Koman pun tak nak ambil tahu, so Kapten Gento pun mengarahkan ahli pasukan dia untuk membuat tindakan sendiri dan dia pun mengarahkan Emi Aobe untuk membuat siasatan di sebuah kilang pengeluaran tenaga menggunakan Titanium yang ada kat Jepun untuk kenal pasti apakah kesan bahaya Titanium ni. Dan ahli-ahli yang lain pula Kapten Gento mengarahkan untuk membuat latihan fizikal dan juga latihan untuk cuba memandu Earth Garen. Lepas tu tanpa disangka-sangka, raksasa yang menyedut tenaga Titanium dekat luar negara tu rupa-rupanya dah sampai pun kat Jepun. Dan raksasa tu rupa-rupanya telah diberi nama oleh pihak Koman sebagai Tanagula. Wait a minute! Who are you? Taganura. Dan bila Emi Aobe dia dah buat siasatan tentang tenaga Titanium ni, rupanya tenaga Titanium ni kalau dia macam orang kata apa diberi rangsangan, dia boleh menyebabkan haba bahan tu meningkat dan seterusnya menyebabkan letupan yang sangat kuat. So benda ni memang sangat bahaya kepada bumi ataupun kepada orang ramai. Jadi bila pihak SCAD dah tahu tentang serangan yang dilakukan oleh Tanagula ni, bukan serangan apalah pun sebenarnya, lebih kepada dia nak menyedut tenaga Titanium ni, so Kapten Gento pun mengarahkan ahli pasukan dia untuk menggerakkan robot Earth Garen buat kali pertama. Dan pada ketika itu Kapten Gento pun mengarahkan Andri Minami untuk memandu dan juga mengawal Earth Garen, sementara Kapten Gento duduk dekat belakang Andri Minami. Sementara menunggu Earth Garen datang, rupanya pihak tentera telah membuat serangan terhadap raksasa Tanagula tu tadi tapi sebenarnya serangan tu boleh mendatangkan bahaya sebab dia akan menyebabkan Tanagula tu meletup dan seterusnya mungkinlah boleh menghancurkan kawasan sekitar tu. Tak lama kemudian robot Earth Garen pun sampailah di lokasi di mana terletaknya Tanagula yang tengah menyedut tenaga Titanium tu. Hasil sedutan dia tu telah menyebabkan haba di dalam badan dia semakin lama semakin meningkat. Jadi untuk mengelakkan melakukan serangan-serangan yang boleh menyebabkan Tanagula tu meletup, Andri Minami pun mencadangkan untuk menyerang dari jarak dekat, iaitu menggunakan cara close combat dan kemudian Earth Garen pun mula menyerang Tanagula tu secara close combat sahaja. Tapi bila susah sangat nak kalahkan Tanagula tu menggunakan serangan close combat tu,
Kapten Gento pun mengarahkan Anri Minami untuk menggunakan serangan tembakan yang bernama Earth Fire ke arah tangan Tanagula, dan serangan tu telah menyebabkan tangan Tanagula terputus. So masa tu ahli kumpulan SCAD ni ingatkan dah boleh menang sebab tangan Tanagula tu dah meletup kan. Rupa-rupanya disebabkan haba Tanagula yang sangat kuat dalam badannya, dia telah melepaskan sedikit kepada Earth Garen dan seterusnya menyebabkan Earth Garen tumbang dan tak boleh berfungsi lagi. So pada masa tu Kapten Gento pun keluarlah daripada Earth Garen sebab kononnya dia nak pergi baiki sesuatu. Tapi bila dia keluar daripada Earth Garen tu, rupa-rupanya dia nak bertukar menjadi Ultraman Blaza. So bila Kapten Gento dah berubah menjadi Ultraman Blaza, benda yang tipikal berlaku dalam mana-mana cerita Ultraman berlawan dengan raksasa, dan di akhirnya Ultraman Blaza lah berjaya memusnahkan Tanagula tu tadi. Dan kemudian semua ahli pasukan SCAD pun kembalilah ke markas diorang dan membincangkan tentang apa yang telah berlaku. So episod ketiga pun tamatlah sampai kat situ. Jadi sekarang ni aku nak menceritakan tentang benda-benda yang menarik yang kita boleh temui dalam episod ketiga. So benda pertama yang menarik perhatian aku tentang apa yang menarik dalam episod ketiga ni ialah di mana kita boleh tengok detik pertemuan kali pertama macam mana Kapten Gento ni berjumpa dengan Ultraman Blaza. Masa tu dia ada dekat locker room dia dan tiba-tiba dia teringat tentang satu insiden dia menyelamatkan mangsa, dan masa dia tengah mencari mangsa-mangsa yang dia nak selamatkan, tiba-tiba kat depan dia keluar macam satu gelung cahaya. Okey, dan Kapten Gento dia nampak macam seolah-olah ada seseorang di dalam gelung cahaya tu, dan Kapten Gento pergi masuk dalam gelung cahaya tu dan kemudian dia nampaklah bayangan orang tu dan dia cuba nak capai. Tapi tiba-tiba lepas tu dia kembali ke alam nyata. So sebenarnya itulah detik pertemuan kali pertama Kapten Gento berjumpa dengan Ultraman Blaza. Tapi tak diceritakan sepenuhnya lagi lah. Baru episod ketiga kot. Takkan nak cerita semua sampai habis kan. Dan masa kat dalam locker room, buat kali pertamanya juga kita boleh nampak gambar anak dan juga isteri Kapten Gento. Dan pada ketika tu juga kita boleh tengok Kapten Gento dia menyarung cincin perkahwinan dia. So tu kita boleh tengoklah yang Kapten Gento ni sebenarnya dah pun berkeluarga. Tapi ramai orang yang dah tahulah kalau kita semua ada baca sinopsis awal pasal Kapten pula pasal Ultraman Blaza ni. Okey, benda seterusnya yang menarik ialah aku suka tengok masa babak ahli-ahli SCAD ni melakukan latihan. Diorang ni kalau kita tengok nampak memang macam satu pasukan pertahanan, satu special unit tau. Dan orang kata apa, Suburaya dia memang taklah, sejak akhir-akhir ni cerita-cerita Ultraman ni dia banyak buat yang kasih nak nampak macam real lah. Macam dia nak tunjukkan yang special unit ataupun pasukan pertahanan ni bukan tiba-tiba je jadi power. Dia orang still kena melakukan pelbagai jenis latihan supaya dia orang mahir untuk membuat orang kata apa-apa serangan ataupun apa-apa strategi. Tengok dia buat latihan fizikal, buat latihan berlawan, lepas tu buat latihan nak memandu Earth Garen. Dia bukan tiba-tiba aku jadi pandai bawa Earth Garen. Sampai ada Yasunobu telah menyediakan satu kitab pasal Earth Garen tebal macam ni kot. Aku tengok gila nak baca benda tu. Dan kita boleh pasal masa Anri Minami tersangkut dalam Earth Garen masa telah diserang oleh Tanagula sampai Earth Garen tak berfungsi tu, kena keluarkan mana manual book, keluarkan daripada bawah seat, baca balik apa benda yang nak kena buat. So dia menunjukkan bahawa yang ahli-ahli SCAD ni dia orang tetap perlu menjalani latihan untuk memastikan dia orang mahir, sama ada nak berlawan ke, nak merancang strategi ke, ataupun nak menggunakan Earth Garen. So itu satu benda yang menarik juga bagi aku. Okey, yang seterusnya ialah babak semasa Ultraman Blaza berlawan dengan Tanagula. So kita boleh tengok
Ultraman Blaza ni kulit dia tak tebal mana lah sebenarnya kan. Okay. Sebab bila dia pegang tanah gula tu sebab dia panas tau, panas gila. So boleh tengok yang Ultraman Blaza ni menggelupur bila nak cuba pegang tanah gula tu. Tapi masalahnya masa berlawan dengan tanah gula tu, masa berpeluk-peluk dengan tanah gula tu, tak ada pula nampak macam Ultraman Blaza tu menggelupur kan bila kena peluk. Tapi bila dia nak cuba pegang si tanah gula tu, dia menggelupur kepanasan pula. So tu macam nampak tak match lah sikit. Kau pegang, kau macam panas menggelupur. Tapi bila kau tak pegang, kau berlawan, kau berpeluk, kau tak ada panas menggelupur macam tu lah. Tapi mungkin lah kan, jadi macam tu tanah gula tu jadi panas sebab masa tu dia tengah sedut titanium. Tapi bila dia tak sedut titanium, dia jadi macam tak berapa panas pula. Aku rasa lah macam tu. Kemudian dalam siri Ultraman Blaza ni, untuk episod kali ni juga kita boleh nampak lah yang raksasa ni dia tak muncul dekat Jepun saja. Kan kadang-kadang orang banyak komplain kan, apa ni raksasa kata menyerang bumi tapi muncul kat Jepun je. Tak juga kan. Tengok dalam episod kali ni, dia muncul kat mana? Kat UK dia muncul, kat Germany dia muncul, dekat Perancis dia muncul, kat USA pun dia muncul. Sebab kat Texas kan ada tulis kat situ, kat dalam tangki tu tulis Texas Titanium Plant. Itu kan kat Amerika Syarikat. So kali ni kita boleh tengok yang Suburaya memang dia memandang serius tentang hal ini. Di mana orang komplain kan, benda raksasa duk serang Jepun, ambil raksasa serang juga negara lain. So setakat tu sajalah recap and review aku pasal episod ketiga siri Ultraman Blaza. Terima kasih sebab menonton video aku ni sampai habis. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang.